Pekerjaan yang dia lakukan sebelum Islam itu kalau diteruskan dia akan langgar syariat. Pekerjaan yang gajinya lumayan dengan umur baru 20 tahun. Jangan fikir bukannya gadai maruah, tidak gadai maruah. Tetapi pekerjaan itu boleh mendedahkan dia kepada sesuatu yang melanggar batasan syariat. Ada seorang sahabat, beliau adalah saudara baru masuk Islam lebih kurang dalam 2 bulan. Lebih kuranglah, ataupun tak cukup 2 bulan. Belum cukup 2 bulan. Muslimin muslimat, lepas tu bila saya jumpa dia pakai tudung yang labuh. Labuh daripada kebiasaan orang kita pakai. Maksudnya lebih kurang labuh dengan saya lah. Saya bukan nak kata pakai tudung yang labuh itu terbaik. Cuma saya bagi gambaran. Itulah tudung yang dia pakai. Lepas tu saya pun bagi tahu dia, kata, "Dik, kamu tak pakai labuh macam ni terus pun tak apa. Kamu kan baru saja memeluk Islam. Kamu pakai saja yang kamu selesa. Kamu kan baru nak belajar." Masya Allah. Lepas tu dia jawab apa? Dia kata, "Ustazah, saya daripada awal sudah bermula pakai begini, saya rasa sangat selesa dan tenang. Walaupun sebelum itu dia bukan Islam, belum pernah pakai tudung dan sebagainya." Kemudian usaha kerasnya untuk belajar Al-Quran dan juga belajar solat, walaupun belum cukup 2 bulan, hampir semua bacaan dalam solat dia sudah hafal. Sekarang sedang gigih menghafal kunut. Masya Allah. Yang lain-lain tu semua tu hampir lancar. Setiap hari usaha. Dan dia berusaha dengan air mata. Kadang-kadang dia tulis pada saya, dia kata, "Ustazah, saya takut saya tidak sempat untuk solat sempurna. Saya takut saya mati dulu." Padahalnya adik ini umurnya 20 tahun. Masih muda, tetapi selalu ingat kepada kematian. Bahkan sebenarnya beliau adalah orang yang saya ceritakan ini adalah seorang wanita baru umur 20 tahun yang siapa ingat syahadah di Madinah. Masa tu saya ada share di FB, ada seorang wanita yang syahadah. Daripada masa tu saya duduk Madinah, kita buat video call. Beliau lah orang yang saya maksudkan. Masya Allah. Jadi sebenarnya sebelum lafaz syahadah lagi, dia kadang hantar mesej sedih, menangis, bimbang, Allah sayang tak dia, Allah pandang tak dia, sempat tak nak kenal Allah, rindu pada Allah. Ketika itu dia belum syahadah, dia belum Islam, tetapi dia dah mula jatuh cinta pada Allah dan dia menangis-nangis. Dia tulis dengan tangisan. Bahkan kadang-kadang ketika dia belum lafaz syahadah, baru berniat nak masuk Islam, dia dah pun kata, "Ustazah, saya tak boleh tidur malam ni, saya asyik ingat pada Allah. Saya harap Allah kasih pada saya, Allah kesian pada saya. Allah beri saya peluang untuk kenal Allah, untuk sayang Allah, untuk Allah pun sayang saya. Allah suka tak saya nak masuk Islam ni?" Soalan-soalan yang macam tu. Dan setelah sebaik saja dia memeluk Islam, Masya Allah, dia lafaz syahadah, dia sanggup tinggalkan pekerjaan yang gajinya hampir 5,000 bahkan lebih. 5,000 basic lebih tinggi, kadang allowance lebih tinggi. Dia sanggup berhenti kerana pekerjaan itu akan melibatkan dia melanggar syariat. Pekerjaan yang dia lakukan sebelum Islam itu kalau diteruskan dia akan langgar syariat. Pekerjaan yang gajinya lumayan dengan umur baru 20 tahun. Jangan fikir bukannya gadai maruah, tidak gadai maruah. Tetapi pekerjaan itu boleh mendedahkan dia kepada sesuatu yang melanggar batasan syariat. Dia sanggup berhenti immediately selepas seminggu lafaz syahadah. Bayangkan ya, subhanallah, bukan sedikit pengorbanan dia. Dia juga perlu tinggalkan ahli keluarganya, bukan sedikit. Dia ketinggalkan pekerjaan yang menjadi sumber rezekinya dan dia meninggalkan kehidupannya, kawan-kawannya untuk hijrah. Tuan-puan sekalian. Jadi malam tadi dapat jumpa dia, wajah yang sangat bersih, sangat indah, hati yang sangat suci. Ini kita bukan bicara tentang orang dah lahir Islam, bukan 20 tahun Islam, baru 2 bulan Islam. Setiap hari gigih belajar, membaca. Lepas tu kadang berkongsi dengan saya tentang apa? Tentang niatnya nak mengajak seramai mungkin sahabat-sahabatnya memeluk Islam. Dan beliau mula cerita bahawasanya kakak dia yang selama ni tak pernah dengar zikir, tak pernah lagi dengar, sebelum ni tak pasang zikir, tak pasang selawat. Dia kata, "Ustazah, syukur baru ni kakaknya kurang sihat, kakaknya sakit." Dia pun pergi ziarah. Lepas tu tiba-tiba dia dengar, dia kata, "Macam mana kakak ni pasang zikir, pasang selawat?" Lepas tu dia pun tanya, "Kenapa kakak ni?" Sebab kakak tak sihat, kakak bimbanglah mati. Harap-harap kalau kakak mati, Tuhan kamu Allah itu kasihan sama kakak. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia kata, "Ustazah, kakak saya cakap macam tu. Sebelum ini kakak tu penentang. Bila dia pakai tudung, kakak tu macam menentanglah, marah. Tapi dia kata baru ni kakak dia sakit, dia balik, dia pergi ziarah, kakak tu pasang zikir. Lepas tu bila tanya, kenapa kakak pasang zikir? Entahlah, kakak rasa bimbang, takut-takutlah kakak ni mati, harap Tuhan kamu Allah itu boleh kasihan sama kakak." Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya kata terus doa.
Itu mungkin adalah satu bisikan hidayah untuk kakak kamu. Tapi jangan paksa dia. Biarlah ia datang dengan sukarela. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Dia punya doa untuk ahli keluarga, untuk sahabat-sahabat, macam-macam. Jadi, bila saya kata, dek, kamu belajar sungguh-sungguh, insya-Allah satu hari kamu akan jadi duta Islam untuk ramai kamu tarik orang masuk Islam. Dia jawab, insya-Allah, Ustazah doakan saya. Dia datang daripada sebuah keluarga yang susah, yang dia daripada sekolah rendah lagi dah bekerja. Dia kata, saya daripada sekolah rendah lagi, saya dah mula bekerja mencari duit poket sendiri, Ustazah. Sekolah menengah dan dia tidak ada kesempatan pun untuk masuk universiti. Tetapi dia jenis orang yang kerja keras dan kerja kuat. Sebab itu umur 20 gaji dah 4,000, 5,000. Tapi dia tinggalkan semua dunia dan isinya. Dia kata, saya tinggalkan semua untuk Allah. Saya tinggalkan semua untuk mengenal Allah. Walaupun sekarang gajinya lebih rendah, tak sampai separuh gaji lama. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi seorang anak yang sangat baik berbakti kepada orang tua. Cuma sekarang kebimbangannya sebab apa? Bagaimana penerimaan ibu dan ayahnya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat mati Allah sekalian, kita dah lama Islam sejak lahir. Kerana itu kadang kita kurang menghargai Islam. Kita sangat menangguhkan taubat dan tangguhkan untuk hijrah. Kita dah terbiasa dengan Islam. Tetapi wanita yang saya ceritakan ini, sebaik dia memeluk Islam, dia memakai lengkap. Terus dia pakai ni, sarung tangan, stokin, tudung labuh. Saya pula bimbang. Saya kata, dek, kamu jangan drastik. Kamu pakai tudung kecil, tudung macam mana pun tak ada masalah. Kamu kan baru nak belajar. Tak apa, Ustazah. Saya sudah niat kalau saya masuk, saya nak masuk terus sempurna. Saya terus nak buat yang terbaik. Bukankah ini yang terbaik? Saya akan buat apa saja yang terbaik bagi pandangan Allah. Saya nak Allah pandang saya, Allah tengok saya, Allah sayang saya.